kena tolong akak cari Zulfa. Kita kena cari Zulfa. Kau patut mati, Jamali. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Bulan Henti Bicara, episod 13, 14, 15 dan 16 yang akan tayang minggu ini. Malam yang dingin dan pekat menyelubungi sebuah rumah kayu tua. Zulfa duduk bertelut di atas tangga dengan mukena putih yang masih tersarung di tubuhnya. Tangisannya pecah dalam kesunyian malam, membasahi kain suci itu ketika tubuhnya tergoncang hebat menahan kesedihan yang tidak tertanggung. Pernikahannya dengan Jamali bukanlah sebuah mahligai kebahagiaan, sebaliknya menjadi kurungan penderitaan yang syarat dengan kesedihan. Jamali sering mendakwa dirinya sebagai lelaki yang sentiasa mendapat perlindungan Tuhan, lalu menggunakan dakwaan itu sebagai alasan untuk menindas Zulfa dan mengugut keluarga wanita tersebut. Keadaan semakin meruncing apabila Jamali yang terdesak kerana diburu Samseng dan dibebani hutang mula bertindak di luar kawalan. Kehilangan Zulfa yang melarikan diri dari rumah membuatkan kemarahan Jamali meledak sepenuhnya. Dia menuduh Zulfa sebagai isteri yang derhaka dan mengarahkan orang-orang suruhannya memburu Zulfa sehingga berjaya menemuinya. Bagi Zulfa, keputusan untuk melangkah pergi dalam kegelapan malam itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri daripada cengkaman lelaki yang kejam tersebut. Di tempat lain, takdir mempertemukan Zulfa dengan Afgan, lelaki yang pernah menjadi bahagian terindah dalam lembaran sejarah hidupnya. Namun, pertemuan itu tidak lagi menghadirkan sinar harapan. Pandangan mata Afgan kini terasa dingin dan jauh, dibentengi kekecewaan serta luka lama yang sengaja disimpannya kemas di dalam hati. Zulfa merenung Afgan, mencari sisa belas kasihan dan simpati. Namun, Afgan hanya mampu mengalihkan pandangan. Hatinya telah nekat untuk memulakan kehidupan baharu tanpa Zulfa di sisinya. Perasaan manis yang pernah berkembang antara mereka kini dianggap Afgan sebagai kenangan masa lalu yang perlu dilupakan. Penolakan yang tersirat itu menusuk jauh ke dalam hati Zulfa, memadamkan seluruh sisa harapan untuk mereka kembali bersatu. Berita tentang penderitaan Zulfa dan muslihat Jamali akhirnya sampai kepada pengetahuan keluarganya. Bapa Zulfa, seorang lelaki tua yang serabai, merasakan kepedihan yang amat mendalam apabila melihat anak kandungnya diperlakukan sedemikian rupa. Berpegang teguh pada amanah dan janji kepada arwah istrinya, bapanya bertekad untuk tidak membiarkan anak-anaknya terus diseksa di bawah kekejaman orang luar seperti Jamali. Namun kemarahan yang membara itu tidak berhenti di situ. Faziah, yang selama ini menanggung amarah setelah menyaksikan penderitaan Zulfa dan kejahatan Jamali, akhirnya tidak mampu lagi mengawal gelora emosinya. Tangisan kesedihannya berubah menjadi satu tekad yang gelap dan muktamad. Dalam kesunyian sebuah bilik yang diselubungi cahaya suram, waktu seakan-akan terhenti dan melebur. Di atas lantai, Jamali terbaring kaku dengan kesan darah pada wajahnya. Nafasnya semakin perlahan dan tersekat-sekat, sebuah pemandangan yang terasa begitu asing, seolah-olah datang daripada mimpi buruk yang paling kelam. Faziah berlutut di sisi tubuh itu. Segala yang berada di sekelilingnya terasa begitu asing. Bayang-bayang di dinding menari-nari seperti ilusi, manakala air mata yang mengalir di pipinya terasa begitu dingin. Seolah-olah dia bukan lagi watak utama, tetapi sekadar pemerhati dalam kisah hidupnya sendiri. Jeritan dendam yang membara di dalam dadanya tidak lagi kedengaran sebagai suara yang nyata, sebaliknya hanya menjadi gema sayup-sayup yang memenuhi ruang fikirannya. Ketika tangan Faziah diangkat tinggi untuk menamatkan hayat Jamali buat selama-lamanya, pergerakan itu berlaku dalam rentak masa yang amat perlahan, persis sebuah babak dalam mimpi yang berselerak. Setiap detik terasa terapung dan tidak berpijak di bumi. Saat dorongan terakhir tercetus dan jeritan batinnya bergema memenuhi ruang, sempadan antara kenyataan dan bayangan mimpi menjadi semakin kabur meninggalkan persoalan. Sama ada tragedi yang menimpa Jamali pada malam itu benar-benar berlaku, atau sekadar permainan fikiran Faziah yang terlalu lama dibebani penderitaan dan duka.